KB Channel. Pertama sekali saya sukalah nak memperjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahawa hari ini yang menyebabkan suasana politik kita ni sepatutnya sangat aman damai. Biasa kalau sesebuah parti politik yang mempunyai kekuatan lebih daripada 2/3, tidak ada sebarang bunyi seperti mana rumah dah siap tapi pahat masih berbunyi. Jarang ada perkara tu berlaku bila dah cukup 2/3. Tetapi kita kena terima hakikat kawan-kawan kita daripada Perikatan Nasional ni, mereka ni restless sekarang ni. Restless ni kenapa? Mereka ni berada dalam keadaan gundah gulana, mereka berada dalam keadaan keluh kesah, mereka berada dalam keadaan buat apa pun serba tak kena. Sebab hari ini pimpinan-pimpinan utama mereka sudah menjadi kluster mahkamah, kan? Pimpinan utama mereka menjadi kluster mahkamah, dan pimpinan-pimpinan mereka yang lain hari ini sedang disoal siasat oleh pihak SPRM bila masa akan menjadi kluster mahkamah. Yang kluster mahkamah boleh jadi teman di Sungai Buloh ataupun di Kajang, kan? Dan ini menyebabkan mereka merasakan bahawa mereka perlu lakukan sesuatu. Itu sebab semenjak kalah, walaupun mereka dapat 74 kursi Perikatan Nasional, tetapi mereka tidak mahu membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan. Mereka sentiasa berusaha untuk menjatuhkan kerajaan sediada. Yang mereka lupa, usaha mereka menjatuhkan kerajaan sediada itu berjaya ketika tahun 2020 dan selepas itu, kerana pada ketika itu belum ada Akta Anti Lompat Parti. Sebelum tu belum ada apa yang dipanggil sebagai SD ataupun aku janji bahawa seseorang ahli parlimen itu tidak boleh melompat parti, dan kalau dia lompat parti dia boleh disaman sebanyak 100 juta ringgit, terutamanya pada ahli parlimen yang mewakili Barisan Nasional. Ini menyebabkan selepas saja mereka tewas, mereka berusaha untuk menawan 6 buah negeri dalam pilihan raya negeri. Gagal. Mereka cuba untuk menjual kalau menang 6 buah pilihan raya negeri ni, kerajaan kita ni akan lumpuh dan akan hilang sokongan daripada rakyat. Mereka kata disebabkan UMNO, BN bekerjasama dengan Pakatan Harapan yang dalamnya ada DAP, maka kita akan menang 6-0. Tetapi ternyata mereka hanya dapat mengekalkan status quo, ataupun 3 negeri mereka menang, 3 negeri lagi kita menang. Dan ini menyebabkan mereka hanya ada 4 negeri dan kita, kerajaan perpaduan, ada 9 buah negeri. Ini yang kita perlu faham dengan sejelas-jelasnya. Kemudian mereka cuba lagi terbuat tap ni, apa yang dipanggil oleh Haji Hadi sebagai kerengga. Kerja mengerengga ni tak habis-habis lagi. Dia mulakan di 6 buah negeri, disambung di pilihan raya kecil di Pulai dan juga Simpang Jeram. Mereka gagal sekali lagi. Kemudian mereka cuba bawa naratif yang sama, kita kena tolak. Kononnya disebabkan pelangai kawasan Melayu, peluang mereka untuk menang sangat cerah. Kalau menang di pelangai, bukan setakat boleh menang, boleh bentuk kerajaan negeri Pahang yang baru, mereka kata usaha nak tukar di peringkat pusat juga boleh berlaku. Dan sekali lagi mereka gagal. Dan yang terakhir, mereka cuba untuk menang dengan mengangkat Syamsuri sebagai calon Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional. Hari ini Syamsuri dah menang, dan ternyata Perikatan Nasional, khususnya Muhyiddin Yassin, ialah seorang pembohong, pembongak, dan dia tidak pun merealisasikan apa yang dia janjikan. Kalau mereka ni serius nak mengangkat Syamsuri sebagai calon Perdana Menteri, dah tentu Muhyiddin dah kosongkan kerusi pengurusi Perikatan Nasional dan bagi laluan kepada Syamsuri sebagai pengurusi Barisan Perikatan Nasional yang baru. Sama juga dengan PAS. PAS juga sama-sama menyanyikan cerita Muhyiddin, penipuan Muhyiddin. Kononnya nak mengangkat Syamsuri sebagai calon Perdana Menteri. Tetapi kita lihat Haji Hadi dan juga Tuan Ibrahim Tuan Man masih tidak bersedia untuk menyerahkan kursi Presiden PAS itu untuk dipangku oleh Syamsuri. Jadi hari ini saya nak beritahu dengan kawan-kawan, walaupun mereka memulakan usaha menarik sokongan Syed Saddiq untuk bersama dengan mereka, dengan Syed Saddiq tarik balik sokongan terhadap Datuk Seri Anwar, namun hari ini walaupun Datuk Seri Anwar tak berjumpa dengan 5 orang ahli parlimen daripada Bersatu, kita lihat 5 orang ahli parlimen daripada Bersatu telah pun
melarikan diri daripada mereka dan telah pun menyertai kita, telah menyertai dan memberikan sokongan pada PMX. Jadi hari ini saya nak beritahu bahawa kawan-kawan Perikatan Nasional ni, mereka perlu move on dan menyedari bahawa kerajaan tidak akan bertukar sehingga PRU yang ke-16. Datuk Seri Anwar akan kekal insya-Allah kalau dipanjangkan umur oleh Allah SWT. Dia akan kekal sehingga PRU ke-16 sebagai Perdana Menteri Malaysia. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Ni rakyat biasa nak tahu lagi sama ada betul ataupun tidak. Okey, selepas PRU yang ke-15, keputusan kita tergantung. Yang sepatutnya bergabung adalah Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Kerana dua-dua parti ini mendapat kerusi yang tinggi berbanding Barisan Nasional. Betul. Dimaklumkan Perikatan Nasional tidak mahu bergabung dengan Pakatan Harapan disebabkan adanya DAP. Adakah benda ini betul ataupun tidak tu? Ini tak betul. Tak betul sama sekali. Dia yang menyebabkan mereka ni tidak mahu bergabung dengan Pakatan Harapan ialah kerana kalau bergabung dengan Pakatan Harapan, mereka masa tu ada 73 kursi. Pakatan Harapan ada 82 kursi. Jadi sudah pastilah yang akan diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Kebawah-Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuba kalau ketika itu Tuanku tiba-tiba kata disebabkan kamu pernah jadi Perdana Menteri, maka kamu jadi Perdana Menteri. Disebabkan Anwar pernah jadi Timbalan Perdana Menteri, maka kamulah jadi Timbalan Perdana, Anwarlah jadi Timbalan Perdana Menteri. Saya yakin bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin akan bersetuju untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Yang menyebabkan dia tak nak bekerjasama dengan Pakatan Harapan ialah kerana bila dia curi 10 orang kita dah dapat SD, kemudian dia tipu, dia hantar Hishamuddin naik private jet pergi ke Sarawak, yakinkan Abang Jo mengatakan bahawa BN dah ready nak menyokong kerajaan Muhyiddin. Dia dapat 23, itu pun bukan dengan konsen daripada 8 orang ahli parlimen yang berketurunan Dayak ni, yang sudah pasti tak nak bekerjasama dengan PAS. Pada ketika itu Tan Sri Muhyiddin bila dia menghadap tu, dia dah ada 115 orang. Jadi dia macam mana pun dia nak jadi Perdana Menteri, sebab dia dah nampak nikmat jadi Perdana Menteri. Dia boleh daruratkan negara, dia boleh belanjakan duit negara lebih 600 bilion tanpa perlu dibawa ke parlimen. Yang kita tahu selepas pilihan raya, mereka boros, mereka boleh rasuah pengundi-pengundi skala besar, sehinggalah kantoi dengan video-video majlis angkat sumpah, majlis penyerahan duit-duit rasuah ni, So ini yang Muhyiddin Yassin mahukan. Kalau Muhyiddin dan Haji Hadi ni ada sedikit sekelumit dalam diri mereka ini nak memartabatkan Islam dan Melayu, nescaya bila Kebawah-Duli Tuanku titahkan supaya Perikatan Nasional kerjasama dengan Bersatu, confirm mereka akan bersetuju untuk kerjasama dengan Pakatan Harapan. Sebab apa? Sebab kalau mereka PN bersetuju kerjasama dengan Pakatan Harapan, kita akan ada 156 orang wakil rakyat yang membentuk kerajaan. Paling besar, 156 orang. Lebih besar daripada sekarang. Sekarang baru 152. Okey. Keduanya, daripada 156 orang itu 103 Melayu Islam. Hanya 53 bukan Melayu, bukan Islam. Maknanya apa? Maknanya 2/3 daripada jumlah ahli parlimen yang membentuk kerajaan ialah Melayu Islam. Tetapi mereka tak fikir pasal Melayu, tak fikir pasal Islam. Mereka tak nampak bahawa ini akan menjadikan Islam dan Melayu begitu kuat. Mereka nak kerajaan 115 orang. Dulu mereka 114 orang pun 8 orang tarik sokongan, Muhyiddin tersungkur, hilang jawatan Perdana Menteri, terpaksa bagi kat Ismail Sabri. Ismail Sabri pun 114 orang yang angkat dia pun tak boleh lama jadi Perdana Menteri. Kita push supaya dibuat pilihan raya, dia terpaksa akur buat pilihan raya. Jadi saya nak beritahu, kalaulah Allah Ta'ala takdirkan mereka ni diberi kuasa, cuba bayangkan azab yang terpaksa rakyat tanggung. Lockdown mungkin berlaku balik, darurat mungkin berlaku balik. Bila keadaan tak stabil je, dia daruratkan negara. Bila mereka nak belanja sesuka hati mereka, mereka daruratkan negara. Jadi saya sangat bersyukurlah hari ni kerajaan kita hari ni dipimpin oleh PMX yang ada 152 sokongan. Kita ada sebuah kerajaan yang stabil. Kita tak perlu
nak daruratkan negara semata-mata takut akan berhadapan dengan undi tak percaya. Kita lihat PMX, dia sendiri cadangkan, selepas dia dapat mandat, dia sendiri cadangkan supaya buat undi percaya ke atas diri dia, dan dia berjaya mendapat 2/3 majoriti, 148. Okey. AB Jedi.